Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semua murid-murid. Bertemu lagi anda bersama saya dalam PDKR Bahasa Melayu tahun 2 pada hari ini. Okey, cuba anda perhatikan. Hari ini saya nak mengajar anda masih lagi dalam tema 4 kebudayaan kita. Unit sebelah kesenian dihargai dengan tajuk uniknya Rumah Kutai. Cuba anda perhatikan rumah ini. Cuba tanya persoalan kepada diri anda. Di mana saya pernah melihat rumah ini? Adakah ini rumah atuk saya? Adakah ini ada di rumah nenek saya? Atau adakah ayah saya ataupun ibu saya pernah mendiami rumah ini? Okey, murid-murid, semua persoalan anda akan saya jawab dalam slide-slide yang seterusnya. Jadi, jom kita tengok apa itu objektif pembelajaran kita pada hari ini. Objektif pembelajaran kita pada hari ini dengan standard kandungan 1.2, manakala standard pembelajaran kita 1.2.2 bertutur menjelaskan maklumat yang tersurat dan yang tersirat dengan menggunakan idea yang kritis dan kreatif. Okey, manakala kriteria kejayaan kita pada hari ini, pada akhir pembelajaran, saya mengharapkan semua anak murid saya akan dapat menyatakan maklumat yang tersurat dan tersirat menggunakan idea yang kritis dan kreatif berdasarkan penggunaan dialog. Cikgu, dialog tu apa? Dialog ialah perbualan di antara satu individu dengan individu yang lain. Okey, faham murid-murid? Sekiranya sudah faham, jom kita terokai lagi. Okey, apa itu maklumat tersurat dan maklumat tersirat? Ya, apa itu? Jangan risau. Maklumat tersurat juga dikenali sebagai isi tersurat ataupun idea tersurat. Okey, apa itu isi tersurat? Isi tersurat diambil daripada isi petikan. Maksudnya di sini, bahan petikan ataupun bahan grafik yang ada dalam buku teks anda itu dikenali sebagai maklumat tersurat. Benda yang awak nampak, benda yang awak lihat itu maklumat tersurat. Okey, yang kedua, satu isi tersurat boleh digabungkan dengan isi tersurat lain dalam bentuk ayat majmuk. Yang ketiga, boleh memberi antara 2 hingga 6 isi tersurat. Huraian dan contoh tidak perlu dimasukkan. Okey, kelas. Itu maklumat tersurat. Apa itu maklumat tersirat? Maklumat tersirat juga dikenali sebagai idea tersirat ataupun isi tersirat. Apa itu isi tersirat ini? Isi tersirat tiada dalam petikan. Tiada dalam petikan, habis nak dapatkan di mana? Ya, kita boleh dapatkan isi tersirat ini berdasarkan maklumat tersurat. Maksudnya, anda perlu mengemukakan idea anda berdasarkan maklumat tersurat. Maksudnya, anda kena berfikir secara logik berdasarkan maklumat tersurat. Okey, yang seterusnya, isi tersirat boleh digabungkan dengan isi tersurat yang lain. Okey, bagaimana hendak mendapatkan isi tersirat? Cikgu cakap tadi perlu menggunakan pemikiran yang logik. Ya, memang betul. Bagaimana untuk kita berfikir secara logik? Jadi, kita boleh menggunakan kaedah menyoal. Menyoal, mau soal siapa? Kita soal diri kita. Kita soal sendiri. Bagaimana untuk mendapat jawapan isi tersirat bergantung kepada maklumat tersurat yang ada di dalam petikan. Jadi, kita perlu menggunakan kata tanya seperti mengapa terjadi.
ataupun apakah kesan, ataupun bagaimana, ataupun untuk apa. Kita boleh soal diri kita berdasarkan pemahaman maklumat tersurat yang ada dalam petikan tersebut. Sebagai contoh, sekiranya petikan tentang pembelajaran. Saya akan tanya, soalan akan tanya, kita akan tanya diri kita sendiri. Contohnya, kenapa saya perlu belajar? Jadi, saya tanya, kenapa saya perlu belajar? Untuk apa saya perlu belajar? Jadi, anda boleh menggunakan kata kunci ini untuk menjawab soalan tersebut. Untuk apa saya perlu belajar bersungguh-sungguh? Jawapannya, saya perlu belajar bersungguh-sungguh supaya saya memperolehi pekerjaan yang baik pada masa hadapan. Ataupun saya perlu belajar untuk memberikan kesenangan kepada ibu bapa saya di masa hadapan. Ataupun saya perlu belajar bersungguh-sungguh kerana untuk mengembirakan ibu bapa saya sebagai ahli keluarga saya. Itulah puncanya kita kena berfikir untuk mendapatkan soalan. Okey, kelas. Ini jom kita tengok buku teks pada halaman 69 yang tajuknya Uniknya Rumah Kutai. Okey, sekiranya anda melihat petikan ini dan bahan grafik ini juga dikenali sebagai maklumat tersurat ataupun idea tersurat ataupun isi tersurat. Semua yang kita perhatikan, yang kita nampak, ini ialah idea tersurat. Okey, jom kita baca info dia. Rumah Kutai ialah rumah tradisional Melayu di Perak. Rumah ini banyak terdapat di daerah Kuala Kangsar, Perak Tengah dan Hilir Perak. Jelas? Maklumat lagi yang ada, rumah Kutai diperbuat daripada kayu dan dindingnya daripada ayaman buluh. Betul atau tidak? Ya, betul. Rumah ini diperbuat daripada kayu dan dindingnya daripada ayaman buluh. Okey, yang seterusnya. Bumbung rumah ini menggunakan atap daun rumbia yang dianyam dengan cantiknya. Betul atau tidak? Ya, betul. Bumbungnya diperbuat daripada ayaman daun rumbia. Rumah ini bertiang tinggi. Ya, betul. Tiangnya sangat tinggi. Kita boleh berlari-lari di bawah rumah ini. Jadi semua yang awak nampak ini ialah maklumat tersurat. Sesuatu yang kita boleh baca dan sesuatu yang kita boleh nampak, ini semuanya maklumat tersurat. Jom kita nak tengok sekarang bagaimana kita nak dapatkan idea tersirat. Jangan lupa perhatikan buku teks anda muka surat 69. Okey, ini ialah perbualan ataupun dialog antara Yahya, Rahisin dan Somel. Tiga orang kawan baik ini sedang berbicara tentang rumah Kutai. Okey, jom kita tengok apa dialog Yahya yang pertama. Kawan-kawan, ini rumah apa? Jadi, Somel jawab, ini rumah Kutai. Yahya tanya lagi, mengapakah rumah ini diperbuat daripada kayu dan dindingnya daripada ayaman buluh? Somel jawab, pada pendapat saya, rumah itu diperbuat daripada kayu dan dindingnya daripada ayaman buluh kerana bahan itu mudah diperoleh di Perak. Okey, kawan-kawan. Cuba anda cari maklumat tersurat yang ada dalam jawapan ini. Okey, kawan-kawan, cuba anda perhatikan. Pada pendapat saya, rumah itu diperbuat daripada kayu dan dindingnya daripada ayaman buluh. Betul? Yang saya gariskan ini ada dalam petikan. Dan ini ialah maklumat tersurat. Ada dalam
petikan yang kita baca sebentar tadi. Manakala kerana bahan itu mudah diperolehi di Perak, tidak ada dalam petikan, tapi menggunakan akal logik Somen telah memberi jawapan kerana bahan itu mudah diperoleh di Perak. Ini ialah idea tersirat ataupun maklumat tersirat. Nampak Somen menggunakan kata kunci kerana dalam jawapannya. Okey, kita teruskan lagi. Okey, bumbung rumah ini menggunakan atap daun rumbia. Oleh itu, suasana di dalam rumah akan, anda fikir apa jawapan yang bakal diberikan oleh Yahya? Okey, bumbung rumah ini menggunakan atap daun rumbia. Oleh itu, suasana di dalam rumah akan menjadi lebih sejuk. Lebih sejuk. Ataupun anda boleh juga menggunakan akan menjadi nyaman, akan nyaman ataupun selesa. Nyaman dan selesa. Okey. Jom kita tengok apa Rasihin nak tanya ni. Ini Rasihin ya, Rasihin. Apakah sebab rumah ini bertiang tinggi, Yahya? Cuba anda fikir apa jawapan yang bakal diberikan oleh Yahya terhadap jawapan Rasihin ini. Pada pendapat saya, rumah ini bertiang tinggi. Kenapa ya? Ada apa di Perak? Kat Kuala Kangsar, Perak Tengah dan Perak Hilir. Ya, kawasan-kawasan tersebut berdekatan dengan sungai. Jadi, sekiranya berdekatan dengan sungai, apa akan berlaku ya? Cuba anda fikirkan. Ya, bagus. Mesti akan berlaku banjir pada musim kehujung. Okey, jadi jawapan yang mungkin bakal dijawab oleh Yahya, pada pendapat saya, rumah ini bertiang tinggi supaya apa? Supaya selamat daripada bencana banjir. Jelas? Benda yang tak ada dalam petikan ataupun dalam bahan grafik, itulah yang dikatakan sebagai idea tersirat. Jadi jawapan yang kita tambah itu ialah idea tersirat. Okey, murid-murid, jom kita pergi kepada latihan seterusnya. Okey, tugasan awak pada hari ini, anda boleh rujuk pada buku aktiviti, pada buku aktiviti muka surat 77 dan muka surat 78. Okey, cuba anda tengok dalam halaman 77 buku aktiviti kita ya, murid-murid. Okey, di sini dia dah bagi kepada anda pilihan jawapan yang ada. Dan ini ialah kisah tentang rumah panjat. Rumah panjat ini biasanya kita boleh jumpa di Sarawak. Okey, murid-murid. Ini antara perbualan Bidin dan Salo. Ada dua kawan yang bercakap sekarang ni. Jom kita tengok, kita cuba selami apa persoalan mereka. Selamat sejahtera, Salo. Luas dan panjangnya rumah kamu ini. Mengapakah rumah ini luas dan panjang? Ini persoalan Bidin ya. Solo jawab, rumah ini luas dan panjang supaya penghuninya apa? Sudah tentu jawapannya selesa. Selesa. Pada pendapat kamu, mengapakah rumah ini beratap daun rumbia? Daun rumbia? Okey. Pada pendapat saya, rumah ini beratapkan daun rumbia. Apa dia? Agar udara nyaman. Okey, nampak kita ambil jawapan kat sini, udaranya
nyaman. Okey, anda juga boleh menambah jawapan di sini. Okey, untuk yang seterusnya, anda hendaki menyelesaikan jawapan tersebut bersama dengan buku aktiviti halaman 78. Okey, murid-murid, sekian sahaja pada hari ini. Saya mengharapkan anda semua dapat menyatakan apa itu maksud tersirat, maklumat tersurat dan maklumat tersirat dan dapat meneroka ketikan tersebut dengan baik untuk mencari idea tersiratnya. Okey, sekian sahaja sekali lagi daripada saya, Cikgu Zahrul Niza bin Othman. Semoga kita berjumpa lagi di lain waktu dan di lain hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.